peranan seorang penjaga gol tu berubah. Ya. Dan dalam era peralihan ini, Khairul Fahmi tersangkut di tengah. Kerana secara tiba-tiba, overnight, cara orang melihat peranan seorang penjaga gol di atas padang tu berubah. Orang mula memandang penjaga gol bukan sahaja sebagai individu yang mengawal benteng sesebuah pasukan, tetapi individu yang mengetuai penciptaan passing dari belakang ataupun mengetuai segala Permulaan, proses build up dari belakang. Ya. Dan dalam sekelip mata, apabila perkara tersebut bertukar, individu yang dikenali sebagai Khairul Fahmi ini seolah-olah ditolak tepi sebagai irrelevant. Biarpun his shot stopping ability itu sangat luar biasa. Tetapi out of nowhere, dia seolah-olah menjadi penjaga gol yang orang tidak memberi appreciation that he deserves. Sebelum ini, kerap kali dinyatakan daripada analisis bola sepak bahawa kita ada 1 goalkeeper dan 10 outfield players. Correct. Yep. Tapi tanya mana-mana jurulatih moden yang progresif, yang kenal dengan ritma bola sepak moden, mereka akan mengatakan tidak ada 1 goalkeeper dan 10 outfield player. Hanya Correct. ada 11 pemain di atas padang. Betul. Itu sahaja. Exactly, yeah. Kerana goalkeeper juga dijangka, expected to be a sweeper for the team. Yep. Dia menjadi option passing ke-11 paling belakang di permulaan, di kubu sendiri. Itu adalah peranan baru penjaga gol. Dan bukan saja Khairul Fahmi dan juga penjaga gol lain yang seumur dengan dia. Kita tengok penjaga gol yang berprofil besar seperti David De Gea contohnya. Correct. David De Gea juga kena adapt dan sekarang ini more than ever bermain menggunakan kaki beliau. Correct. Tambah-tambah pula dengan the introduction of the new manager yang mempunyai satu minda bola sepak yang sangat progresif kan. Jadi itu yang berlaku dengan Apep. Dan the willingness untuk Apep, terutamanya yang aku nampak selepas beliau melakukan penghijrahan ke Bumi Melaka, beliau sekarang the best laser bermain dengan kaki, pada masa yang sama juga menawarkan shot stopping ability beliau yang Correct. menjadi senjata utama beliau kan. Correct. Shot stopping ability dia, Faiz. Bila kau sebut perkataan tu, kau tahu aku akan sentiasa ingat game mana. Khairul Fahmi kita dah banyak nampak performance ikonik. Tapi performance Khairul Fahmi yang paling ikonik bagi aku adalah second leg AFF Suzuki Cup Final 2010 di Gelora Bung Karno. Yeah. Di mana Indonesia mengasak benteng kita, bertubi-tubi serangan dilancarkan. Tetapi malam tersebut berlatar belakangkan makian dan cacian-cacian penyokong Indonesia di belakangnya. Dan gesture-gesture yang kurang enak lah kurang boleh kita enak. katakan. Khairul Fahmi mengekalkan ketenangan dengan sangat luar biasa dan melakukan banyak tepisan-tepisan penting, termasuk menyelamatkan 1 sepakan penalti pada perlawanan tersebut untuk membantu Malaysia mendapatkan kemenangan. Bagi aku, every time aku terfikir pasal Apep, aku akan teringat game tu. Sebab every time aku terfikir pasal, kadang-kadang kau lepak dengan kawan Kak Mamak ke siapa kan, and conversation pasal goalkeeper Malaysia, orang akan sentiasa puji Farizal, which aku setuju. Aku rasa Farizal pilihan aku the best goalkeeper Malaysia. Itu bagi akulah. Tetapi perbualan tentang posisi penjaga gol di Malaysia ini tidak boleh berlaku tanpa kau menyentuh Khairul Fahmi. Tak boleh. Terutamanya di 5-10 tahun kebelakangan Tak ni boleh. Khairul Fahmi adalah sebuah ikon penjaga gol. Tak boleh. Dia punya kebolehan in between the sticks, in terms of shot stopping, in terms of bagi satu presence yang tenang kepada barisan-barisan pertahanannya, aku rasa sangat luar biasa. Dalam realiti, penjaga gol akan lebih matang melalui pengalaman. Dan mereka selalunya mempunyai kerjaya yang lebih panjang daripada rakan-rakan sepasukan di posisi lain. Dan di umur 30-an, awal 30-an sekarang, Khairul Fahmi ya, aku masih melihat improvement. Improvement di umur hujung 20-an Correct. sehingga ke early 30s tidak boleh dilakukan kalau tiada usaha yang keras terhadap perkara tersebut. Contoh dia, ketika perlawanan pertama menentang Kemboja, 2 ataupun 3 set piece ataupun corner kick pertama pasukan Kemboja, Khairul Fahmi Cekmat yang bukanlah seorang penjaga gol yang besar, bukanlah seorang penjaga gol yang mempunyai fizikal selayaknya seperti penjaga gol, keluar dan menangkap kemas bola tersebut.
itu adalah satu pemandangan yang jarang kulihat. Khairul Fahmi Cik Mat, kalau kita lihat di awal kerjaya, dia sangat jarang untuk keluar dan mencabar bola-bola set piece tu. Tapi sekarang dengan keyakinan yang tinggi, dengan fizikal yang semakin mantap, dengan pengalaman juga tentunya, beliau berubah menjadi seorang penjaga gol yang lebih reliable dan lebih wholesome, lebih kepada satu package. Ya. Baru-baru ni kita ada berborak dengan seorang individu yang beraksi untuk beberapa jurulatih berbeza di pentas bola sepak Malaysia. Aku tak nak namakan individu tersebut, tetapi individu tersebut menceritakan bagaimana jurulatih skuad kebangsaan kita pada awal 2010-an tu lebih gemar dengan penjaga gol yang berpaksikan direct football. Clear the ball, rembat jauh dari kawasan, keluarkan bola dari zon bahaya, aspek-aspek seperti itu. Dan dalam sistem seperti itu, Khairul Fahmi stood out. Sebab dia tidak diperlukan melakukan perkara-perkara yang tidak menonjolkan kualiti utama dia. Tetapi jurulatih baru Malaysia ataupun jurulatih Malaysia pada ketika ini, Tan Cheng Ho, adalah seorang individu yang sangat gemar untuk build up dari bahagian belakang. Dia adalah seorang jurulatih yang sangat progresif. Dan aku nak bagi kredit kepada Tan Cheng Ho juga di sini, kerana pandangan aku adalah improvement, macam kau point out improvement Khairul Fahmi untuk keluar kan, untuk keluar dan menangkap bola dalam situasi set piece. Aku juga melihat improvement Khairul Fahmi dalam penggunaan kaki. Dan improvement tersebut aku akan kreditkan kepada Tan Cheng Ho, sebab aku tak rasa yang jurulatih-jurulatih Khairul Fahmi di peringkat kelab menekankan perkara ini. Sebab aku rasa Melaka bukanlah pasukan yang build up dari bahagian belakang. Zainal Abidin Hassan gemar bermain direct football kan. So aku rasa improvement ni aku akan lebih kredit kepada Tan Cheng Ho. Dan aku rasa di bawah Tan Cheng Ho, setiap kali Khairul Fahmi pergi ke National Call-Up, biarpun dia tidak main, dia sering kali dipanggil kan, dan setiap kali dia pergi dalam national setup, dia belajar sesuatu yang baru dari segi penggunaan bola. Dan sekarang mungkin penggunaan bolanya tidak perfect seperti Farizal, tidak as good as Farizal, tetapi sangat impresif daripada seorang penjaga gol yang tidak boleh kita sifatkan sebagai sweeper keeper. Sekarang ni kadang-kadang dia bermain dalam peranan sebegitu. Dan bagi aku setuju dengan Hang, untuk seorang penjaga gol menunjukkan improvement at the age of 29, 30 and above bukan mudah. Dan aku sangat suka dengan perkara tersebut. Peta bola itu live sangat luas, Kish. Kita sudah pernah ke Amerika Selatan, kita sudah sering kali kita ke Eropah, kita pernah ke Laos, kita pernah ke Kemboja. Dan tidak sah rasanya untuk aku tak samakan situasi dan tak samakan gaya permainan Khairul Fahmi Cik Mat ni dengan seorang penjaga gol yang aku minati, seorang legenda dulu tu. Beliau adalah Iker Casillas. Iker Casillas juga tidak mempunyai fizikal yang imposing macam Khairul Fahmi. Tidak mempunyai ball playing abilities tidak mempunyai kaki. Ball playing abilities. Dan kita juga boleh argue yang mungkin Iker Casillas juga lahir di era yang salah, walaupun dia memenangi segala-galanya. Dan dia bermain dengan satu pasukan. Mungkin dia lahir 6 tahun sedikit lebih awal daripada Khairul Fahmi. Ya. Dan dengan skuad 2010 Spanyol contohnya di Afrika Selatan memenangi Piala Dunia untuk negara Spanyol, role yang sama aku lihat Iker Casillas di sana dengan role Khairul Fahmi Cik Mat ketika Malaysia menjulang satu-satunya AFF Suzuki Cup pada tahun 2010. Aku just nak tambah satu benda lah. Trajektori kerjaya Khairul Fahmi ni dia dah banyak melalui macam-macam lah. Daripada namanya meletup pada awal 2010 menjadi kegilaan orang, bukan saja peminat bola sepak, yang bukan peminat bola sepak juga menggila-gilakan Khairul Fahmi. Tetapi selepas itu bak kata orang tu, mak-mak suka Khairul Fahmi, mbak-mbak juga pun suka Khairul Fahmi. Dan selepas itu dia ada sedikit krisis yang melibatkan mbak-mbak tersebut lah kan. Ada kes yang aku tak nak mendalami. Ada beberapa mbak. Ada beberapa gambar yang tular di media sosial yang mencetuskan masalah-masalah luar pandang. Masalah-masalah yang normal lah. Normal kan. Dan masalah-masalah tersebut yang sedikit sebanyak mungkin memberi impact terhadap tahap keyakinan dan juga prestasi. Dan juga evolusi peranan seorang penjaga gol juga pada ketika itu sedang berubah dengan pantas. Dan Khairul Fahmi got stuck right in the middle of perubahan tersebut. Krisis di Kelantan. Kemudiannya krisis di Kelantan, masalah
pembayaran gaji apa semua kan, tetapi dia bangkit semula slowly and sekarang dia dah establish something really new. Cuma aku nak tekankan satu benda kat sini, Faiz. One of the reasons yang aku nak borak Khairul Fahmi hari ni, ataupun kita bersetuju untuk borak pasal Khairul Fahmi hari ni, adalah sebab aku rasa dia berada dalam satu detik yang sangat penting dalam hidupnya. Bukan dari segi bola sepak, tetapi juga sebagai seorang manusia. September lepas, Khairul Fahmi Cik Mat kehilangan ibunya sebab wabak COVID-19. Dan ibunya adalah antara penyokong paling tegar sepanjang kerjaya Khairul Fahmi. Dari zaman dia struggle dengan kisah-kisah off the pitch, ke zaman dia dekat peak performance, ke zaman isu gaji di Kelantan. Tulang belakang beliau Belakang beliau adalah mak dia. In fact, dalam banyak temu bual, mak dia pernah cakap yang dia bukanlah individu yang suka tengok Khairul Fahmi main live, sebab dia akan sentiasa rasa berdebar. Dia akan duduk rumah tengok True TV je. Dan bulan September lepas, Khairul Fahmi kehilangan tulang belakang ini. Dan apabila ditemu bual selepas kehilangan ibunya, Khairul Fahmi menceritakan bahawa kesedihan itu adalah sangat mendalam, tetapi dia mahu mengecapi sesuatu tahun ini untuk membalas segala jasa ibunya. Dan pada ketika itu, dia bercakapkan perkara tersebut berdasarkan kempen Piala Malaysia, kerana Melaka semakin bangkit, menunjukkan prestasi yang baik, dan dia berpendapat bahawa dia mahu membantu Melaka memenangi Piala Malaysia untuk membalas jasa ibunya. Tetapi itu malangnya tidak berlaku. Tetapi kempen Piala AFF Suzuki ini menawarkan sesuatu buat Khairul Fahmi. Dia adalah penjaga gol utama juga pada ketika ini, dan hampir 11 tahun selepas Khairul Fahmi membantu Malaysia mengecapi Piala Malaysia pertama, dia mempunyai peluang untuk membantu Malaysia sekali lagi dan untuk membalas jasa ibu. Adakah ini masa untuk Khairul Fahmi 2.0 menjulang semula piala yang pada satu ketika dulu mengangkat namanya ke pentas bola sepak rantau Southeast Asia? Hanya masa yang akan menentukan, Kish. Dan harapan kita, ini akan menjadi satu pentas yang paling adil untuk Khairul Fahmi menjulang kembali nama beliau atau mengecapi sesuatu, dan seterusnya mengenang kembali ibu beliau yang pada satu ketika menjadi tulang belakang pada kerjaya beliau. Fingers crossed, Faiz. Aku betul-betul fingers crossed. Kisah-kisah seperti ini, Kita berdoa agar perkara tersebut berlaku.